Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada PRU 14, 37 parti politik bertanding. Kesemuanya, parti politik yang telah didaftar dan parti politik yang masih menunggu pendaftaran dilulus, lebih dari 100 parti politik. Sebab apa? Negara yang begitu kecil, dengan hanya 222 kerusi parlimen sahaja, kita perlu sampai 100 lebih parti politik. Semua parti politik matlamat dia sama. Matlamat politik parti politik ialah is to serve God, King and country. Matlamat parti politik ialah untuk berkhidmat kepada rakyat, untuk menjaga kepentingan rakyat, untuk kebaikan rakyat. Itu saja. Semua 100 lebih parti politik yang telah didaftar dan yang masih menunggu pendaftaran dilulus, same objective, to serve God, King and country. To serve the rakyat, to look after the interests of the rakyat. Itu yang sebab yang diberi kepada kita. Sekiranya kesemua 100 lebih parti politik matlamat sama, iaitu untuk berkhidmat kepada rakyat, untuk menjaga kepentingan rakyat, untuk menjaga kepentingan bangsa, untuk menjaga kepentingan agama. Sebab apa kita perlu sampai 100 lebih parti politik? Satu parti politik cukuplah. Our objective is all the same, to serve God, King and country, to serve the rakyat, to look after the interests of the rakyat. Itu saja. Yang sebenarnya, God, King and country, kepala bapa engkau. It's nothing to do with God, King and country. Nothing to do with rakyat. Bukan untuk perkhidmatan kepada rakyat atau menjaga kepentingan rakyat. Ialah untuk kepentingan diri sendiri. Kalau tak satu parti politik cukup. Tak payah sampai 100 lebih parti politik. Misalan, kita ada 4 parti politik yang nak memperjuangkan atau mempertahankan Islam. PAS lah, Berjasa lah, hari tu kita Hamim pun aktif lah, and then sekarang ni kita ada Amanah. Okey, kalau PAS dan Amanah, forget about yang lagi dua tu. Kalau PAS dan Amanah sama-sama berkhidmat untuk Islam, untuk nak menjaga kepentingan Islam. Sebab apa kita perlu dua parti politik? Amanah ni Islam Syiah dan PAS ni Islam Sunni. Jadi bolehlah kita fahamlah makna kita perlu dua parti politik, sebab Syiah ni menganggap Sunni ni kafir. Kafir ni menganggap Syiah ni kafir. So they mengkafirkan each other. Walaupun mereka semayang kepada Tuhan yang sama, mengikut Nabi yang sama, baca Quran yang sama. Mungkin dari segi hadis tu ada beza lah sikit. Tapi kalau same God, same prophet, same holy book, sebab apa kita perlu dua parti Islam? Unless satu ni Islam tulen, satu ni Islam kafir. Yang mana tulen, yang mana kafir? Syiah ke Sunni? Itu lantak dia orang lah, biar dia orang selesai. Sebab masing-masing rasa mereka betul dan yang seorang lagi tu salah. Tapi Nabi Muhammad ni, yang sebenar Nabi Muhammad ni Sunni ke Syiah? Mereka pun tak tahu. So, all this nonsense. Hari kita ada Parti Melayu. Kita ada semalam dia, Parti Pejuang kata mereka nak mempertahankan kepentingan dan hak orang Melayu. UMNO pun nak mempertahankan kepentingan dan hak orang Melayu. Parti Bersatu pun nak mempertahankan hak dan kepentingan orang Melayu. Orang Melayu mana ke? Orang Melayu Bugis, orang Melayu Jawa, orang Melayu Sumatera. Kita bezakan atau asingkan tiap-tiap satu suku kaum Melayu. Kalau ada satu Melayu saja, kita tak ada 25 jenis Melayu yang berbeza.
Satu politik cukuplah menjaga kepentingan orang Melayu. There's one Malay. There's not 25 Malays. So you don't need 25 Malay parties. Satu ni untuk Bugis. Kalau macam tu bukan parti Bugis Melayu. Saya akan sokong. Tapi kita akan lawan Melayu Jawa, Melayu Sumatera, Melayu Aceh, Melayu Siam, Melayu macam-macam jenis lagi. Melayu Mamak pun ada. So, kadang-kadang mereka ni menipu kita dan memberi persepsi yang mereka memperjuangkan kepentingan kita, hak kita. Tapi it's got nothing to do with us. It's got nothing to do with our interest or our kepentingan. Dan semua 100 lebih yang daftar dan sedang tunggu didaftar, semua 100 lebih claim mereka ni nak berkhidmat kepada rakyat. Mereka ni nak menjaga kepentingan rakyat. Tapi if you all want to do the same thing, then semua join lah. Satu parti cukup. Saya biasa tanya Presiden Parti Hamim. Kata, sebab apa ni you perlu PAS, you perlu Hamim, you perlu berjasa sampai 3 parti Islam. Islam satu. Tapi yang nak serve Islam 3, why do you need 3 parti? Saya tanya Presiden Hamid, dia kata, dah kalau kita nak jadi presiden, perlulah kita tubuh parti sendiri. Jadi macam mana nak jadi presiden kalau kita duduk dalam parti orang? That is the honest reply dari Presiden Hamim. Ustaz kita dari Dungun, tak payah sebut nama, orang semua tahulah. Ustaz dari Dungun yang nak menjadi presiden parti dia sendiri, maka dia tidak join PAS. Kalau join PAS memang dia not sure lah. Boleh jadi even Supreme Council member pun kot tak boleh sebab latar belakang dia, karakter dia. So that is the issue. The issue is nak jadi presiden, nak jadi pemimpin parti sendiri, Mahathir tubuh parti sendiri supaya dia boleh jadi presiden. Syed Saddiq pun tubuh parti sendiri supaya boleh jadi presiden. Jadi semua orang ni 100 lebih parti ni ditubuhkan supaya mereka boleh jadi presiden. That's all. Kalau duduk dalam parti orang, tengok macam DAP tu, ramai mana pertandingan parti baru ni, ramai mana tumbang. Tak menang. Tak boleh duduk dalam jawatan kuasa oleh kerana tak cukup undi. So maknanya, when you sit in another party, you cannot even be Supreme Council or committee member. So, pergi keluar, buka parti sendiri, you become president. Baik warisan, baik apa benda sekalipun, it's all the same story. I want to be the president, so I set up my own party. If I duduk dalam UMNO, I duduk dalam PAS, I duduk dalam mana-mana parti, I nak jadi jawatan kuasa pun mungkin tak boleh sebab saya tak ada sokongan. It's all the nonsense, all the bullshit. And then dia orang mari beritahu, kita ni tubuhkan parti kita ni bertanding pilihan raya demi untuk kepentingan rakyat, untuk nak memperjuangkan hak rakyat, for God, King and country. God, King and country, kepala bapa kau. That is the real issue. Tengok UMNO. Apa UMNO nak? What does UMNO want? UMNO nak berkhidmat untuk bangsa Melayu. UMNO nak mempertahankan agama Islam. UMNO nak menentukan masa depan rakyat. Melayu, Islam, rakyat. It's all for them. Not for me. Tapi yang kita sudah ada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Dia nak gulingkan pula. Dulu dia gulingkan Muhyiddin Yassin. Yelah, Muhyiddin Yassin ni bukan UMNO. Muhyiddin Yassin ni Parti Bersatu. So, kita gulingkan dia sebab kita nak UMNO menjadi Perdana Menteri. We want an UMNO Prime Minister. And Muhyiddin ni bukan UMNO. Muhyiddin ni parti lain, parti lawan. So, kita gulingkan Muhyiddin. Walaupun kita di dalam kerajaan Muhyiddin, walaupun UMNO ni ahli kerajaan perikatan, tapi kita masih gulingkan Perdana Menteri walaupun Perdana Menteri kita sebab parti lain. So, bila dah guling Muhyiddin Yassin, naik Ismail Sabri Yaakob. Nak gulingkan Ismail Sabri Yaakob pula.
nak jatuhkan dia pula. Sebab apa? Dia ni Perdana Menteri UMNO. Apa nak lagi? Hari tu Muhyiddin sebab bukan Perdana Menteri UMNO. Okeylah, ini Perdana Menteri UMNO. Masih nak gulingkan. Sebab apa? Oh, kerana dia gagal. Di mana dia gagal? Kata gagal is one thing. Okey. Ismail Sabri Yaakob gagal. Apa yang dia gagal? Apa yang dia tak buat? Berilah list dia. Explain. Beri penerangan tentang kegagalan Perdana Menteri yang ada. Bagi senarai panjang supaya kita tahu, oh okey, Ismail Sabri Yaakob gagal membuat perkara-perkara demikian. Tapi tak ada pula list perkara-perkara demikian. Cakap je, gagal. Gagal buat apa? Tak sebut. Tak beri penjelasan, tak beri senarai kegagalan Perdana Menteri. Cakap gagal aja, full stop. So ini semua autah. Mereka nak jatuhkan Perdana Menteri. Jadi terpaksa beri alasan. Alasan dia kerana dia gagal, kerana dia lemah, kerana dia tak buat macam-macam. So kalau kita tanya, what is it yang dia tak buat? Tak boleh jawab pula. Yang sebenar mereka nak jatuhkan Ismail Sabri. Mereka takut Ismail Sabri, sekiranya berlaku pertandingan parti, Ismail Sabri akan menang dan akan jadi Presiden UMNO. Dan peluang untuk Perdana Menteri menjadi Presiden UMNO cerah. He has an 80-90% chance of becoming UMNO's President. Walaupun tidak 100%, 80-90% chance. Orang lain ni, macam katalah Tok Mat ni misalnya, Hishamuddin Hussein, Khairi Jamaluddin, tak kisahlah. Yang lain ni, yang bukan Perdana Menteri, kalau mereka nak bertanding jawatan Presiden UMNO, maybe 10% chance. Maybe Khairi 5% chance. Hishamuddin 10% chance. Tok Mat maybe 15% chance. Tapi Ismail Sabri 80%, maybe 90% chance. Boleh menang pertandingan Presiden UMNO sebab dia Perdana Menteri. Pasal tu mereka nak adakan pilihan raya umum ke-15, PRU15 ni lebih awal dari pertandingan parti. General election first, party election second. So, kita adakan pertandingan di pilihan raya umum, barulah kita adakan pertandingan parti supaya lebih senang nak jatuhkan Ismail Sabri. Kalau pertandingan parti dulu dan Ismail Sabri bertanding Presiden sebagai Perdana Menteri dan yang lain ni, chances very slim, tipis peluang mereka nak menang jawatan Presiden UMNO. So the whole thing is tak kena mengena dengan rakyat, tak kena mengena dengan kepentingan kita, tak kena mengena dengan kononnya kegagalan Perdana Menteri. Nothing to do with all that. It's all to do with nak rebut jadi presiden parti. They want to be the UMNO president. That's all. Dan pasal tu ada 100 lebih parti yang daftar dan masih tunggu daftar. Semua nak jadi presiden parti. Di dalam UMNO pun berebut sampai tim A, tim B, tim C, tim D, tim E, tak tahu tim banyak mana tim. Semua nak jadi presiden parti. Dan mereka beri alasan yang Ismail Sabri gagal, Ismail Sabri lemah, Ismail Sabri banyak tak buat yang sepatut dibuat. Alasan untuk nak jatuhkan dia. And apa sebab kita perlu Perdana Menteri baru kalau semata-mata kerana nak rebut jadi presiden parti? Apa kepentingan kepada rakyat? Okeylah Ismail Sabri jadi presiden parti ke, Zaid Hamidi presiden parti ke, Tok Mat ke, Hishamuddin, tak kisahlah. Whoever. Apa kebaikan kepada rakyat? Bagaimana rakyat boleh untung sekiranya orang ni atau orang itu jadi presiden parti? Tak ada. The life of the rakyat will remain the same. Siapa saja presiden parti, it doesn't change our life. Kalau kita susah, susahlah. Kalau kita senang, senanglah. Biar siapa sekalipun jadi presiden UMNO. It means nothing. Masa depan rakyat tidak akan bertambah baik atau bertambah tak baik. Siapa saja jadi presiden UMNO. There's nothing to do with the rakyat. Kita tak kisah. Tapi janganlah kacau Perdana Menteri.
Engkau nak berebut jadi Presiden UMNO, itulah ahli UMNO hanya 3 juta, rakyat Malaysia 32 juta. So we're talking about 10% saja. Yang 90% ni got nothing to do with UMNO. We don't care about UMNO. Nak letak siapa pun jadi Presiden Parti. But janganlah you nak jatuhkan Perdana Menteri. Sebab kalau you nak jatuhkan Perdana Menteri, this has got nothing to do with UMNO. This is about the rakyat. We want a Prime Minister for the sake of the country, for the sake of the rakyat. Ya, siapa nak jadi Presiden Parti, lantak kau lah. Rakyat don't care about that. But don't disturb jawatan Perdana Menteri semata-mata kerana rebut jawatan Presiden Parti. When you say, oh ini UMNO punya internal affair, yes. Presiden UMNO is UMNO's internal affair. Kita peduli apa? But when rebut jawatan Presiden UMNO akan efek jawatan Perdana Menteri, maka it's our interest. Because he is Perdana Menteri not for UMNO. He is Perdana Menteri for negara Malaysia. He is Perdana Menteri for keseluruhan rakyat Malaysia. He's not UMNO's Perdana Menteri. He's our Perdana Menteri. So don't disturb our Perdana Menteri. You want to fight over the presidency of UMNO? Lantak gila. Nak bagi UMNO mampus pun, lantak gila. Who cares about UMNO? I'm not UMNO member. 30 million other Malaysians are not UMNO member. So, why do we care about who's the UMNO president? So, kita ni memang marah bila berlaku rebutan kuasa di dalam UMNO, usaha untuk menumbangkan Perdana Menteri kerana rebut nak jadi Presiden UMNO. Of course kita marah because it affects us. And sekejap-sekejap tukar Perdana Menteri. Sekejap-sekejap tukar Perdana Menteri. Tiap 1 tahun, 2 tahun tukar Perdana Menteri. Kerja gila apa ni? UMNO ni sudah dah tak tahulah, dah macam masuk hantu. Berebut nak jadi presiden sampai negara hancur pun tak apa. Ini UMNO ni dah rosakkan negara lah. Dan we cannot afford every 1 year, 2 years, we change the leadership just because you all ni lust for power. You orang ni semua mabuk kuasa. We cannot accept that. So I think rakyat sekarang ni has to say, to tell UMNO, stop the nonsense or else fuck off. Lebih baik macam ni kita bagi orang lain menang pilihan raya. Lebih baik kita bagi orang lain memimpin negara. Sekira inilah cara UMNO nak merosakkan negara semata-mata kerana gila kuasa, tamak kuasa dan ikut nafsu mereka. You are spoiling everything just for your own lust for power. Assalamualaikum. Salam sejahtera.